Satu lagi. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Ngee Koh-Ham. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Timbalan Speaker. Soalan saya soalan nombor 4. Sila Yang Berhormat Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi atau timbalannya menjawab. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Sebagai langkah penyelesaian jangka masa pendek, kerajaan telah memberi kelonggaran kepada majikan-majikan yang terkesan dan tidak berupaya untuk meneruskan pengajian pekerja asing untuk memindah atau menukarkan keseluruhan atau sebahagian pekerja asing mereka kepada syarikat lain yang mempunyai keperluan tenaga kerja melalui permohonan pertukaran majikan atau PTM. Kerajaan juga telah melancarkan pelan dekriminalisasi pendatang asing tanpa izin atau parti yang bermula pada 16 November 2020 hingga 31 Disember 2021 yang merangkumi dua komponen utama program khas itu. Satu, program dekriminalisasi pulang. Program yang membenarkan parti untuk pulang ke negara asal secara sukarela tertakluk kepada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan. Kedua, program dekriminalisasi tenaga kerja. Program khas untuk meregularisasikan parti di negara ini sebagai pekerja asing yang sah digajikan oleh majikan yang layak tertakluk kepada syarat-syarat ketat yang diputuskan oleh kerajaan. Selain daripada itu, kementerian juga akan mengadakan kempen untuk mengajak lebih ramai rakyat tempatan termasuk golongan orang asli bekerja di sektor ini. KPPK akan terus bergerak ke arah memberi keutamaan kepada rakyat tempatan bekerja di sektor perdagangan dan industri komuniti selain memperkasa modal insan melalui latihan dan kursus di bawah Institut Perdagangan dan Komuniti Malaysia, IMPACT. Kementerian juga turut menggalakkan penggunaan teknologi, mekanisasi dan otomasi bagi mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing serta mengalu-alukan pelibatan agensi pekerja tempatan untuk tampil dan membantu kerajaan dalam menggalakkan lebih ramai rakyat tempatan bekerja di sektor ini. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama, sila. Terima kasih Datuk Seri Timbalan Speaker. Saya minta kerajaan menjelaskan kenapa dalam pelan pemutihan recalibration atau parti ini diwujudkan syarat-syarat yang bukan-bukan dan keadaan yang menyusahkan hingga mereka yang ingin memohon pemutihan mesti mendapat ejen yang ada kabel dengan orang dalaman KDN. Jadi juga saya nak bagi tahu, minta penjelasan kenapa untuk tempoh pelang rekalibrasi parti untuk 16 November 2020 hingga 30 Jun 2021, pemutihan hanya dibenarkan untuk pekerja yang sedang bekerja dengan majikan. Masalahnya, bagaimanakah majikan boleh menunjukkan pekerja itu sedang bekerja dengannya kalau dia seorang parti. Nombor dua, syarat kedua ialah hanya boleh mendapat parti daripada depo tahanan immigration. Masalahnya, majikan mesti membayar kos untuk menghantar balik seorang lagi warga asing ke negara asal. Jadi masalahnya ialah mana ada majikan yang sudi membayar beribu-ribu ringgit untuk menghantar balik warga asing apabila pekerja yang hendak digajinya belum dia tahu siapa dia. Dan untuk pelang rekalibrasi parti untuk tempoh 1 Julai 2021 hingga 31 Disember 2021 disusahkan lagi. Prosesnya mesti mesti berurusan dengan Jabatan Immigration tentang kelayakan parti. Kemudian baru boleh memohon untuk kuota daripada Kementerian Sumber Manusia. Dan lepas itu balik kepada akan disalurkan terus kepada sistem MyIMMS Jabatan Immigration untuk diproses. Tapi sampai hari ini saya dapat aduan website untuk memohon kuota Foreign Workers Centralized Management System www.fwcms
.com.my masih belum beroperasi sungguh pun sistem baru ini dilaksana belum beroperasi lagi. Yang saya dapat aduan pihak KSM dan KDN mengatakan belum ada green light lagi. Sejak Julai 1 hingga hari ini sudah 2,5 bulan. Kenapa permohonan ini tidak boleh dibuat lagi? Minta penjelasan. Sila Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat tadi menanyakan soalan berkaitan dengan segerakan pengambilan kerja, kekurangan tenaga kerja. Tadi berkaitan dengan program integrasi biasa dilaksanakan di bawah Kementerian Dalam Negeri dan KSM. Jadi persoalan yang ditanya oleh Yang Berhormat tadi mungkin kena rujuk kepada KDN ataupun Kementerian Sumber Manusia. Tetapi bagi kementerian, kami sentiasa mengambil berat, terutama daripada sektor agri komoditi ini. Memang kita tahu kekurangan pekerja yang mengakibatkan kerugian, terutama daripada proses dagang ni, daripada sawit dikatakan hilang sehingga 13 bilion setahun. Tapi apa-apa pun, kementerian memang mengambil pelbagai inisiatif, termasuklah menganjurkan Karnival Berjaya Agro Committee 2021. Secara maya ya, kita tahu bagaimana nak bantu, bagaimana dapatkan pekerja untuk bantu kepada industri-industri ini. Jadi kita harap dengan usaha-usaha selain daripada apa yang dilakukan. Jadi soalan saya ialah menteri adalah dalam kabinet. Mungkin Datuk adalah timbalan. Tapi menteri ada dalam kabinet. Masalah ini sudah berlanjutan 2,5 bulan. Apakah tindakan apapun alasan? Menteri mesti tahu. Kenapa tadi kata setiap tahun 13 bilion kita rugi. Yang belum kita kira ialah ladang-ladang yang terbiar lagi berpuluh-puluh bilion. Ini menjejas. YB Uras, bagi Timbalan Menteri menjawab. Saya jadi harap menteri dalam kabinet mesti tahu ini sedang berlaku. Minta satu jawapan. Saya ambil maklum perkara ini. Jadi saya dah katakan tadi program deklarasi di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Sumber Manusia. Jadi saya ambil maklum dan bagaimana mungkin nanti saya minta pegawai bagi satu jawapan bertulis dengan boleh jelas supaya dapat jawapan yang tepat. Saya tidak boleh jawab sembarangan di sini berkait perkara ini bukan di bawah kementerian saya. Ya, sekian, terima kasih. Terima kasih. Satu lagi soalan tambahan. Soalan tambahan saya jemput Yang Berhormat